Sekiranya flotila ini berjaya menembusi sekatan dan tiba di Gaza, apakah implikasi strategik dan juga simbolik terhadap usaha pembebasan Palestin dan tekanan terhadap Israel, khususnya di pentas antarabangsa? Itulah disepakati nampaknya akhirnya bahawa apa yang dilakukan Israel itu adalah jelas ya, namanya genocide, namanya ethnic cleansing, pelanggaran segala undang-undang antarabangsa itu nampaknya hampir sepakat. Sudah tidak perlu lagi dibahaskan dalam ICJ contohnya yang menunggu keputusan ICJ. Sudah pun keluar satu laporan dan kenyataan bahwa benar genocide sedang berlaku dan dengan itu menunjukkan bahawa dunia kena bertindak. Ini selain daripada simbolik kepada perjuangan Palestin yang sangat lama, ya 78 tahun, dia juga menyedalahkan satu fakta yang tidak boleh dielakkan lagi, termasuk orang-orang di Amerika dan juga sekutunya, mengatakan bahawa apa yang dilakukan Israel itu yang didukung oleh Amerika adalah suatu perkara yang sama sekali tidak boleh diterima lagi. Wang cukai Amerika dan cukai orang Eropah digunakan untuk dia melakukan apa yang disebut komplisik, ya, bersekongkol membenarkan Israel meneruskan jenayah ini. Jadi semakin terdedah, semakin nampaknya dunia mengatakan benar bahawa kita tidak boleh biarkan lagi Israel berterusan ini, tetapi yang menjadi rasa semangatnya kita melihat pejuang-pejuang di Gaza dan juga di Palestin sebenarnya mereka tidak sama sekali menyatakan menyerah diri. Ini satu resilience yang disebut sumut itu flotilla semut ini adalah resilience, iaitu cekalan itu ternyata sangat-sangat mengajar dunia. Jika dunia dirasakan seolah khianat kepada Palestin, tidak melakukan apa-apa, orang Palestin tidak berundur, tidak mau menyerah kalah, tidak mau untuk mengatakan kami minta betul-betul hentikan ini dan kami terima apa saja dituntut oleh Israel, itu tidak berlaku sama sekali. Artinya suatu keupayaan yang kita harus belajar, dunia harus belajar daripada Gaza, harus belajar daripada perjuangan Palestin, bahwa dengan semangat yang mereka ada itu dan keyakinan bahwa mereka pada akhirnya akan dapat kembali hak mereka, tanah mereka kembali, itu akan berlaku. Masa saja menunggu. Dan saya akhiri bahawa ada beberapa perkara sementara itu tindakan konkret yang sepatutnya dilakukan di dunia. Pertamanya saya mengatakan bahawa kita nak mendesak suatu tindakan yang konkret dari segi tadi kita bincang tentang menuntut jaminan laluan selamat, itu mesti diusahakan sungguh-sungguh. Kemudian kita minta perhatian antarabangsa, semua pihak, semua kelompok itu untuk memberi perhatian kepada kapal flotilla yang sekarang diancam. Kita juga meminta supaya sokongan diplomatik dan tekanan ekonomi dan politik ke atas Israel itu mesti dilakukan dan jangan dihentikan. Jadi dengan tuntutan yang kita cadang itu, saya punya kata-kata begini, bahwa yang kita hendak ialah keamanan, yang kita hendak ialah dialog. Tetapi dialog itu bermakna kita mesti dilandaskan pada keselamatan dan juga kepada hak. Tidak boleh hanya dialog berdosa. Maka yang kita sebut sekarang ialah tindakan intimidasi di laut menunjukkan bahawa kita tidak boleh bergantung hanya kepada kata-kata PBB atau OIC atau Komuniti Antarabangsa. Kita hendak ialah tindakan untuk mereka memastikan bahawa sekatan itu ditamatkan dan juga akhirnya laluan bantuan mesti bebas masuk dan akhirnya kita perlu kepada mataram lebih tinggi, iaitu penaklukan atau occupation itu mesti ditamatkan. Baik. Apa yang disebutkan, kita ambil kesempatan dengan adanya persedangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 1 sehingga 29 September ni, selain daripada kita sebut tadi Resolusi 377, kita nak kalau boleh peranan selaku PBB atau negara teras untuk melantik satu utusan khas untuk mengiringi flotilla sebagai simbol kehadiran dan juga present kata gerakan antarabangsa. Kita tahu bahawasanya tak ramai pemimpin dunia bercakap terus mengenai isu ini. PMX antaranya cakap di persidangan di Qatar. Dan dan saya ingat dari segi ini memberi gambaran bahawasanya perlu lebih ramai pemimpin dunia bercakap tentang isu ini. Pasukan pemantau antarabangsa kita tahu bahawasanya kapal-kapal PBB itu juga ada. Misalnya UNIFIL, saya ingat Maritime Task Force di Mediterranean perlu juga dikerahkan sebagai pengiring neutral untuk melindungi flotilla ini. Ini satu mesej yang jelas bila mana dunia makin ramai menyokong perkara ini, dan kita nak supaya diadakan nanti siasatan bebas bila dah mendesak untuk ada panel siasatan ini, mengambil kira apa yang telah dilalui berdasarkan insiden sebelum ini di Mavi Mama.